Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jom belajar matematik bersama Cikgu Saiful. Kongsian kali ini adalah untuk matematik KSSM tingkatan 4 bagi tajuk graf gerakan. Kita akan bincangkan tips dan teknik untuk menjawab soalan yang berkaitan tajuk graf gerakan. Okey, untuk tips menjawab soalan bagi graf gerakan ini ada beberapa perkara yang kamu perlu faham lah. Okey, yang pertama kita nak tengok, maksudnya kamu kena faham bentuk graf dan juga mentafsir bentuk graf. Bagi ada dua jenis graf, iaitu graf jarak masa dan graf laju masa lah. Seterusnya kamu perlu mencari kecerunan. Ingat lagi macam mana nak cari kecerunan. Okey, kecerunan garis, kalau macam ni kamu tahu kecerunan dia positif kan, kecerunan positif. Okey, okey. Dan kalau menurun ni kecerunan dia negatif. Kalau garis yang macam ni selari dengan paksi X ni, kecerunan dia sifar. Dan kalau menegak ni sama dengan paksi Y tu, kecerunan dia tak terhingga lah. Okey, tak terhingga. Okey, selain daripada tu kamu patut tahu macam mana nak cari luas di bawah graf. Jadi kamu patut tahu macam mana nak mengira luas segitiga. Kalau segitiga, tapak ini tinggi, jadi 1/2 darab tapak darab tinggi. Kalau luas segi empat, okey, panjang darab lebar ya. Dan satu lagi bentuk, kalau bentuk trapezium yang macam ni, yang ada dua garis yang selari lah. Jadi setengah darab sisi A ni tambah dengan sisi B ni, dan dia punya tinggi lah, sini C yang tinggi ni, C ni tinggi. Okey, itu kamu kena ingat balik. Okey, seterusnya kita tengok sedikit apa itu dikatakan graf jarak masa. Okey, graf jarak masa di mana paksi Y dia mewakili jarak dalam unit kilometer, boleh meter, sentimeter dan sebagainya, unit ukuran jarak. Dan paksi X dia biasanya mewakili masa lah, masa. Boleh jadi minit, jam, saat lah. Okay? Jadi kamu tengok graf ni dari O ke Q, Q ke R, R ke S dan S ke T ya. Okay? Maksudnya darah ataupun benda tu, kenderaan bergerak dari O ke P dengan ini tengok, dia ada kecerunan positif lah. Okay? Kecerunan ni sebenarnya menggambarkan kadar perubahan jarak terhadap masa, ataupun sebenarnya ini laju lah, laju. Okay? Kereta meneruskan pergerakan dari Q ke R, maksudnya ada kecerunan positif, masih ada laju juga lah. Okay? Dia bergerak. Okay, dari R ke S tadi kita dah bincang, ini kecerunan sifar, maksudnya di sini kereta tak bergerak ataupun berhenti ya, bergun. Okay? Okay, ini maksudnya kereta berhenti. Dari S ke T, okay, dia bergerak, kecerunan dia negatif, maksudnya
kereta itu kembali ke asalnya ataupun dia bergerak dalam arah bertentangan lah. Okay? Jadi daripada sini kata maksudnya kereta tu telah bergerak sejauh dia dah pergi sini 60, rehat sekejap, patah balik 60 lagi, 120 km lah. Okey, kamu patut tahu lah macam mana nak cari jarak menggunakan rumus, okay? Rumus inilah segitiga kita panggil segitiga ajaib lah, okay? Jarak, laju, masa. Okey, di sini kamu kena beri perhatian lah, kadang-kadang jarak masa, unit masa yang diberi lah. Okay? Okay, seterusnya kita tengok untuk graf laju masa pula. Okay? Graf laju masa, paksi Y nya yang menegak ni akan mewakili laju lah. Graf ni menunjukkan meter per saat ataupun kilometer per jam. Okay? Masa, okay, paksi Y masa dalam saat. Okay, OB ataupun AB ni, AB yang keturunan positif ni menunjukkan kadar perubahan laju terhadap masa ataupun sebenarnya kita panggil pecutan lah. Okay? Dia mengecut dari 0 sampai ke 8 lah. Okay, dari B ke C ni, keturunan 0 ni maksudnya kereta bergerak dengan laju malar lah. Okay? Dia bergerak dengan 8 meter sesaat lah, ataupun di zarah kot. Okay? Dan daripada C ke D kita panggil dia nyah pecutan lah, sebab dia keturunan negatif kan. Dia laju dia menurun lah. Okay? Pecutan dia menurun. Dan seterusnya dari D ke E pun nyah pecutan, maksudnya dia nak berhenti lah. Okay? Daripada 6 sampai 0 lah. Okay, yang specialnya di bawah graf laju masa ni jarak. Okay? Sebenarnya luas yang dilutingi oleh, okay, tengok ni. Okay, ni graf. Okay, ni saya ingat sikit. Okay, ini graf luas di bawah graf ni menunjukkan jarak yang dilalui oleh zarah ataupun kenderaan tersebut lah. Okay, keturunan pula mewakili kadar perubahan laju ataupun pecutan lah. Okay, jarak diwakili oleh luas di bawah graf. Okay, jadi kita cuba satu soalan lah, soalan di SPM ni. Okay, Rajah baca soalan dulu. Okay, Rajah yang di bawah ni menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Rina dengan kereta api dari Rawang ke Serdang. Rawang, Kuang, Serdang, jarak dalam kilometer, masa dalam minit. Okay? Jadi soalannya diberi bahawa laju kereta api dari Kuang ke Serdang, maksudnya dari Kuang ke Serdang. Okay, yang garis ni lah, laju dari Kuang ke Serdang adalah 1.25 km per minit. Soalan dia kita nak cari nilai T ni bila dia sampai lah. Okay, jadi kalau dia bagi tahu laju bagi graf jarak masa, maksudnya kita nak cari kadar perubahan jarak terhadap masa kat sini lah. Okay, ataupun sebenarnya kita cari nilai keturunan di sini lah. Okay, ada banyak cara kamu boleh guna. Jadi yang pertama kita boleh cari, tengok kalau macam mana nak cari keturunan M ni. Ada rumus yang kamu ingat kan. Okay, kalau di sini kamu boleh tengok koordinat dia sebenarnya T 40. Okay, dekat titik ni pula koordinat dia 11, 10. Okay, jadi kita guna ini Y2 tolak Y1 lah. Okay, jadi keturunan 40
tolak 10 bahagi dengan T tolak 11. Ini adalah laju lah kan, keturunan tu kan. Jadi sama dengan 1.25. Okey. Ini kita selesaikan untuk T. Kamu dah harap silang pun boleh. Okey. Jadi 1.25 T tolak ini 13.75 sama dengan 40 tolak 10 30 kan. Okey. 30. Belakang dia nampak. Tak nampak. Saya balis ke bawah ni. Jadi kamu tengok ni 1.25 T 30 tambah itu sama dengan 43.75 kan. 43.75. Oh, tak nampak belakang saya tu, nanti saya ubah sikit kan. Tengok belakang. Okey. 43.5. Jadi T kita bahagi tu 43.5 bahagi 1.5, kamu akan dapat 35 minit lah. Okey. Okey, ni dapat T sama dengan 35 minit. Okey. Seterusnya tengok berapa lama masa dalam minit dia ambil untuk sampai dari Serdang, untuk sampai ke Serdang dari Kuang. Dari Kuang ni dah pergi Serdang, jadi masa dia tengok tadi kita dapat T ni 35, dia bertolak dalam 11 minit, sampai sana 35 minit. Jadi berapa lama masa? Ambil 35 tolak 11, kamu dapat 24 minit lah. 24 minit. Tengok lah. Okey, seterusnya hitung purata laju dalam kilometer per jam kereta api itu bagi keseluruhan perjalanan. Jadi kalau nak cari purata laju, kalau dalam ada agak sini kat sini, soalannya nak kilometer per jam, sini masa dia bagi minit. Jadi dah tentu nanti masa tu kamu perlu tukar kepada jam. Jadi purata laju sebenarnya jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa lah. Okey. Jadi kita tulis purata laju. Oh, tak nampak kot, nanti saya tengok kat sini. Okey. Purata laju sama dengan jumlah jarak apa? Ya, ni gerak-gerak dia sampai kat sini kan, graf dia 40 kan. Jumlah jarak 40, jumlah masa 35 kan. Tadi kita kata tu kan dia 5. Tapi jaga sikit lah, sekarang kita nak minit kan. 35 bahagi 60 bagi 60. Okey. Jadi kamu kira ni 40 bagi 5 ni, kamu akan dapat, kamu nak tekan kalkulator 68.57 lah. Okay. Jadi unit dia kilometer per jam lah. Okey. Okey. Susah tak kan? Boleh lah. Okey. Jadi kita tengok soalan yang kedua pula. Soalan kedua mana dah naik? Soalan kedua. Okey. Nampak okey. Jadi soalannya, kita tengok soalan dia kat sini. Rajah menunjukkan graf laju masa. Okey, tadi jarak masa, sekarang laju masa bagi pergerakan satu zarah dalam tempoh T saat. Okey, T saat. Okey, merahlah. Tengok ini darah bergerak dari 0 sampai 4 saat dia sampai 12 laju dia. Ini graf dia. Okey, jadi kita tengok soalan yang pertama ni, nyatakan laju seragam dalam meter per saat zarah itu. Okey, kamu tengok kat sini mana laju seragam dia. Laju seragam dia kat sini kan. Okey.
Jadi dia tanya laju seragam, bukan masa laju tu seragam. Jadi laju seragam dia sini lah. Jawapan kita 12 meter per saat lah. Okay. Seterusnya, hitung kadar perubahan laju dalam meter sesaat saat darah itu dalam tempoh 4 saat yang pertama. Okay, ini maksudnya kita nak cari kadar perubahan laju ataupun pecutan ataupun kecurunan dia lah 4 saat yang pertama. Maksudnya kita nak pen light lah. Warna apa? Biru. Boleh nampak lah apa-apa ni. Maksudnya kita nak cari kecurunan garis ni lah. Sini ya, kita tengok okey, garis sini masa sini kan 4 saat ni kan. Okay. Jadi kadar perubahan laju, okey, tulis kadar perubahan laju sama dengan, okey, sebenarnya kamu boleh guna macam tadi, jarak apa, guna cari koordinat kat sini kan, 4, 12, sifar-sifar tolak boleh, ataupun kamu tengok nampak sini kamu guna jarak, kita boleh lah guna itu kan. Okay, ambil jarak dia 12 tolak sifar bahagi dengan 4 tolak sifar lah. Okay, 12 bahagi 4 3 per saat lah. Okay. Ataupun boleh tulis macam ni sama je. Okay. Okay, seterusnya okay, soalan yang C ni, kita nak cari nilai T ni berapa? T jika jarak yang dilalui dalam tempoh 4 saat yang pertama. Okay, jarak yang 4 saat pertama maksudnya kawasan segitiga ni lah kan, kawasan segitiga ni. Okay, saya padam dia menampak. Kalau kita nak cari jarak 4 saat kawasan yang ni lah, kawasan yang 4 segitiga tu lah, dia kata jarak dalam tempoh 4 saat yang pertama tu adalah separuh dari jarak dari 6 saat hingga 3 saat. Maksudnya separuh daripada kawasan ni. Okay, jadi kita guna perkaitan yang diberi itu untuk jawab soalan ni ya. Jadi kalau 4 saat yang pertama jarak dia 1/2 darab tinggi 12 ataupun tapak dulu boleh 4. Ini sama dengan dia kata tengok separuh tu 1/2 kan, separuh dari jarak yang sebelah sini. Yang sebelah sini kamu kena tahu ini bentuk, kalau kamu nak kira tu trapezium lah. Okey, yang ni tinggi ni, yang selari ni 12, sebelah sini 20, jadi tinggi dia ni T tolak 6, jadi kita tahu dia tulis T tolak 6 lah. Okay. Jadi nak cari luas trapezium 1/2 sisi selari yang kita tambah dia. Kita lindung barat dia. Kita tengok itu saya lindung sikit. Okay. Darab dengan tinggi bawah T tolak 6 kan. T tolak 6 kurungan lah. Okay. Aduh dia nampak kot nah. Okay, lepas tu kita naik taksi ya. Ya, ini kamu selesaikan 24 kan, sama dengan yang ni kamu selesaikan 8 di sini 32 darab bagi 2 16
bagi 2 8 8T tolak 8 kali 6 48 lah. Okey, ini seterusnya kamu selesaikan kali je 8T ni sama dengan 72, jadi T sama dengan 9 minit lah. Okay. 9 saat. Okey, boleh jawab? Ha? Susah? Tak. Okey. Jadi sekian saja, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kali. Bye.